Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ni kita teruskan majlis ilmu kita mempelajari ilmu fardu ain. Kita teruskan dengan mempelajari kitab Safinatun Najah, buku hijau, buku surat. Sekejap. Cuba cek sikit syarat sah salat. Buku hijau, bab syarat sah salat. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini iaitu nak mempelajari tentang fiqh, tentang ilmu fiqh syafi'i, hukum hakam, ni betul, ini salah, ini sah, ini batal. Jadi apa yang kita sedang belajar ni, ini hukumnya adalah wajib ilmu yang wajib dipelajari oleh semua orang yang bergelar Muslim. Maka orang yang tidak mempelajari apa yang kita nak belajar pada malam ni, orang yang tak belajar benda ni, hukum dia berdosa. Dia berada di dalam keadaan berdosa kerana dia tidak melakukan satu kewajipan ke atas dia, iaitu menuntut ilmu. Banyak kali juga kita huraikan bahawasanya yang disabdakan dalam hadis Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib ke atas setiap seorang muslim, kata Nabi. Menurut para ulama, mereka menyatakan ilmu yang wajib dipelajari yang dimasukkan dalam hadis Nabi ini tidak lain tidak bukan itu namanya ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain pula terbahagi kepada 3. Ilmu fiqah memperbaiki hukum hakam, ilmu tauhid memperbaiki iman dan taqwa, ilmu tasawuf memperbaiki hati dan jiwa. 3 ni. Jadi siapa yang tak belajar 3 perkara ini, maksud dia telah meninggalkan sesuatu yang hukumnya wajib, lalu hukumnya berdosa. Siapa tak belajar ilmu tauhid, tidak mengetahui sifat-sifat yang wajib bagi Allah dan juga lain-lain. Siapa tak mempelajari ilmu fiqah, tak belajar tentang rukun salatnya, syarat sah salatnya, apakah istinja macam mana, wuduk macam mana, mandi wajib macam mana, tak belajar. Dan siapa tak belajar ilmu tasawuf, semua itu adalah maksiat dan juga dosa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, bila kita belajar ni, sebenarnya kita sedang menggugurkan dosa kita. Inilah benda yang wajib dilakukan. Sebab tu terang-terang ulama menyatakan, mempelajari ilmu pengetahuan itu adalah lebih afdal daripada melakukan apa jua amal ibadat yang sunat hukum dia. Contoh, ada surau, dia buat majlis baca Yasin. Kita di Darul Hikmah buat kelas mengaji fiqah. Maka terlebih afdal itu datang mengaji fiqah berbanding baca surah Yasin. Kiaskan dengan apa jua amalan sunat sekalipun. Kalau ada siapa-siapa, dia duduk di rumah, dia kata aku nak duduk rumah lah, membaca Quran lah, dia pun baca Quran. Dengan kita ni pula datang berjalan kaki, bawa makanan, datang Darul Hikmah sebab nak baca kitab Safinatun Najah, nak belajar fiqah. Maka percayalah, yakinlah bahawa yang datang mengaji ilmu ini jauh lebih afdal, lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala berbanding yang baca Quran di rumah. Yalah, of course lah tuan-tuan, bergantung pada niat lah. Kalau datang sini betul nak mengaji kerana Allah, betul nak mengaji sebab nak dapatkan pahala agar diampunkan dosa,
maka mengaji ini, belajar ini jauh lebih afdal daripada semua amal ibadat yang sunat. Tu kena faham. Jadi biarlah kalau kita menghadapi kesusahan sedikit, biarlah kita ni biar berlotih, berpenat sedikit, tapi penat itu sungguh berbaloi. Jadi jangan pandang rendah kepada kelas-kelas kita ini. Walaupun mungkin yang kita bincangkan itu benda yang basic. Walaupun kita di sini mungkin tidak ramai. Kalau di masjid tu meriah. Meriahkan masjid tu, baca Yasin lah, tu lah, ni lah. Yang penting ilmu itu berada di nombor satu. Ini untuk kita ni, ini pesanan untuk kita dan pesanan untuk orang-orang bawah kita. Kalau kita ada anak-anak, kita ada cucu-cucu kat rumah, kita ada jiran tetangga, kita ada adik-beradik yang kita boleh berpesan, cakap, belajar ilmu fardu ain itu hukumnya wajib, tak belajar hukumnya berdosa. Dan sangat clear, yang wajib ilmu fardu ain ini 3 perkara yang saya sebutkan tadi. Dia tak cerita panjang sangat. Ada orang bila bicara tasawuf, dia cerita benda panjang-panjang, benda yang terlalu deep sangat, benda mendalam sampai terbang-terbang. Itu tak wajib hukum dia. Wajib pada ilmu tasawuf itu nak jaga hati daripada dosa-dosa batin. Belajar fiqah pun sama juga. Bukan disuruh kita ni belajar mendalam sangat, belajar bab jinayat, belajar bab cerai, belajar bab nikah, apa benda pun semua. Tak. Yang wajibnya itu belajar bab ibadat yang kita nak lakukan setiap hari. Kita nak salat setiap hari, kena ada ilmu pasal salat. Kita nak pergi haji, kena ada ilmu pasal haji. Kita nak puasa, wajib kita ada ilmu pasal puasa. Tak ada ertinya tuan-tuan dan puan-puan sibuk cerita benda yang tinggi-tinggi, benda yang terlalu deep sangat dalam keadaan salat pun tak settle. Ada setengah orang macam ni. Dia bila cerita bab keramat wali apa semua ni, dia punya excited tu hebat. Bab mandi wajib pun tak settle. Itu parah. Susah macam tu. Jadi kita nak masyarakat kita jelas dan faham apa yang wajib belajar, apa yang tak wajib belajar. Itu kena clear dulu. Biar kita bagi settle fardu ain dulu. Baru lepas tu cerita bab-bab lain. Itu kena jelas. Saya nak tanyalah kepada ibu-ibu di sini. Kalau ada orang buat kelas taranum, ada orang buat kelas belajar fiqah hukum hakam, agak-agak makcik-makcik semua pergi mana? Pergi taranum kan? Sebab boleh menjerit-jerit. Walaupun suara tak sedap, tapi dia punya tarik dia tu, sampai mikrofon boleh rosak. Dia punya taranum, dia punya lagu bayati dia tu kan. Maybe kita suka bab taranum ni. Ramai macam-macam dia suka bab taranum. Sebab apa? Sebab dia rasa suara dia sedap. Dia rasa suara dia sedap. Orang lain dengar tu macam nak muntah dah. Jadi taranum, dengan fiqah, ataupun dengan tauhid, ataupun dengan tasawuf, wajib belajar ni kat sini. Yang ni kalau dah belajar, lepas tu nak belajar taranum, silakan, tak ada masalah. Tapi orang kita ni dia pelik sikit. Bila belajar taranum, ramai, penuh surau. Bila suruh belajar tauhid, lari. Bila belajar fiqah, lari. Tu tak betul tu. Cara sudut pandang tu tak betul lagi. Ni nak selamatkan diri daripada dosa ni. Nak settlekan fardu ain dulu. Ya. Baik, kita teruskan ya. Kita teruskan malam ni. Nanti kita cerita lagi bab fardu ain ni. Buku surat berapa? Sama tak? 49. Buku hijau 49. 49. Syarat sah salat. Maksud dia sebelum dia nak mengajar tentang rukun-rukun solat, dia nak cerita dulu. Ada buku lebih tak, Safinah? Ada? Min, bagi dia Min satu.
Siapa tak ada buku ambil dulu lepas tu pulangkan balik. Saya tengok kalau boleh benda-benda ni kita cuba hafal. Syarat sah salat cuba dihafalkan supaya kita tahu. Kalau tak ada syarat ni, tak cukup syarat ni kan, kalau tak cukup syarat ni maka tak sah dah sembahyang kita. Biar kena jelas, biar kita faham. Ini ilmu yang wajib kita tahu. Semua dah ada kitab okay. Siapa yang baru ambil kitab untuk kali pertama, kitab itu sila bawa balik. Itu hak milih masing-masing. Siapa yang ambil kitab tadi buat kali yang ke-10, itu maksudnya pinjam saja, nanti pulang balik. Setiap hari dia datang, dia ambil satu kitab, dia bawa balik rumah. Lepas minggu depan datang ambil buku baru, bawa balik rumah, terlupa. Tengok kat rumah tu dah boleh buat kedai buku dah. Banyak dah buku-buku kat rumah dia. Jadi yang ambil kali pertama sila ambil, itu adalah wakaf ataupun hadiah daripada para dermawan kita. Ada pun orang yang dah pernah ambil buku tapi malam ni dia tak bawa, okey, gunakan lepas tu pulangkan balik dekat Samuta lepas kelas. Baik. Syarat sah salat. Tafadhal. Syarat sah salat ada 8 perkara, iaitu yang pertama mestilah suci daripada 2 hadas, iaitu hadas kecil dan besar. Yang kedua mestilah suci daripada najis pada pakaian, badan dan tempat solat. Yang ketiga mestilah menutup aurat. Yang keempat mestilah menghadap kiblat. Yang kelima mestilah masuk waktu. Yang keenam mestilah mengetahui kefarduan solat. Yang ketujuh mestilah tidak mengikut suatu rukun daripada rukun-rukunnya sebagai sunat. Yang ke-8 mestilah menjauhi perkara-perkara yang membatalkan solat. Bismillahirrahmanirrahim. Syarat sah salat, maksudnya salat seseorang itu tidak dianggap sah kecuali dia telah cukup syarat-syarat ini. Apa maksud syarat-syarat? Apa beza syarat dengan rukun? Rukun pun kalau tak ada, sah dia batal, solat dia batal. Syarat ni pun kalau tak cukup, solat dia batal. Nah, itu nak tanya, syarat ni dengan rukun, apa beza dia? Beza dia halus je dan sangat simple. Siapa tahu? Okay. Kalau namanya syarat, syarat itu maksudnya yang luar daripada solat. Maksudnya ada syarat ni baru boleh start sembayang. Jadi syarat-syarat ni kena settle dulu baru boleh sembayang. Kalau namanya rukun, rukun itu yang dalam sembayang. Berdirinya, baca Fatihahnya, rukuknya, sujudnya kan dalam sembayang. Jadi itu namanya rukun. Kalau benda itu maksudnya di luar sembayang, maksudnya syarat. Jadi syarat ni mesti kena ada, barulah boleh sembahyang. Contoh, ada orang tulis buat ni, dia buat pertandingan. Dia pun kata syarat-syarat masuk pertandingan ni kenalah berumur 18 tahun dan ke atas, kenalah tu, kenalah ni. Boleh tak saya masuk pertandingan tu dalam keadaan saya ni tak cukup syarat-syarat yang disebutkan? Ataupun saya kata, saya bagi alasan, tak apa, aku masuk dulu pertandingan, time tengah-tengah pertandingan tu nanti aku cukupkan syarat. Boleh tak macam tu? Tak boleh. Selagi tak cukup syarat, tak boleh masuk pertandingan. Kita tak boleh cakap dekat penganjur, dia kata tak apalah, aku masuk dulu, nanti tengah-tengah pertandingan nanti sedang bertanding tu nanti cukuplah, saya cukupkanlah syarat. No, tak boleh. Kena cukup baru masuk pertandingan. Samalah, kena cukup syarat-syarat ini
baru boleh sembahyang. Yang pertama, syarat sah salat adalah bersih daripada dua hadas. Bersih daripada dua hadas. Maksud dua hadas adalah hadas besar dan juga hadas kecil. Jadi apa maksud hadas besar? Hadas ada berapa tuan-tuan? Hadas ada dua. Ada setengah ulama kata hadas ada tiga. Tapi majoriti kata ada dua lah. Hadas besar dengan hadas kecil. Lepas tu yang kata tiga hadas ni ditambah apa? Ada setengah ulama kata hadas ni ada tiga. Hadas kecil lah, hadas besar. Satu lagi ada apa? Hadas sederhana. Ini mengikut satu pandangan. Kalau ingat lagi, dulu masa belajar bab-bab apa belajar bab batal wuduk ke apa entah, saya pernah sebut tentang perkara ni. Adanya pandangan kata hadas tu ada tiga. Hadas kecil, hadas besar, hadas sederhana. Walaupun majoriti ulama kata hadas dua lah, ada hadas besar, ada kecil. Okey, kita ambil yang pandangan majoriti. Hadas besar maksud dia seseorang yang telah melakukan sesuatu yang dia wajib mandi. Bila berlaku sesuatu yang menyebabkan dia wajib mandi, maka itu dipanggil hadas besar. Siapa ingat lagi berapa perkara yang boleh menyebabkan seseorang tu wajib mandi? Berapa perkara yang kalau berlaku dia wajib mandi? Siapa ingat lagi? Ada 6. Ya, ada 6 perkara. Kalau berlaku maksud dia hadas besar. 6 perkara. Cuba ingat 6 perkara. Tengok saya ingat tak? Saya hafal benda-benda ni umur saya 15 tahun. Saya hafal Safinatun Najah yang macam-macam pegang tu kan. Buku tu saya hafal masa umur saya 15 tahun. Saya hafal. Tinggal lagi banyak dah lupa lah. Tapi sikit-sikit lagi ada lagi ni. 6 perkara. 6 perkara yang mewajibkan mandi. Maksud dia 6 perkara yang maksud dia berhadas besar. 6 perkara. Apa dia? Keluar sesuatu. Sekejap. Pertama, keluar air mani. Sama ada dengan cara bersetubuh ataupun bukan dengan cara bersetubuh. Keluar air mani. Yang kedua, bertemu alat sulit laki dan perempuan. Kalau bertemu saja alat sulit laki dan perempuan tanpa mengira keluar air mani ataupun tidak keluar. Ini kena betulkan juga. Ada setengah orang dia tak faham, dia kata kalau berjimat kena keluar air mani baru mandi wajib. Tak ada syarat macam tu. Cukup kalau alat sulit lelaki masuk dalam alat sulit perempuan, maka wajiblah mandi. Walaupun tak keluar air mani walaupun setitik. Jadi keluar air mani satu hal, wajib mandi. Bersetubuh satu hal, wajib mandi. Nombor 3, mati. Orang kalau dah mati dia wajib. Jangan cakap orang mati itu wajib mandi. Pernah tengok orang tu dah mati, lepas tu dia bangun dia mandi? Tak benar. Orang mati wajib dimandikan. Orang lain ke mandikan dia. Jadi wajib itu bukan pada orang yang mati tu. Orang dah mati, dia wajib apa benda ya? Tunggu masuk kubur ya lah. Wajib itu pergi kepada orang sekeliling. Orang sekeliling wajib memandikan orang yang mati tadi. Dah 3 keluar air mani, bersetubuh, mati. 3 ni untuk laki dan perempuan. Sama saya. Dan 3 lagi khusus untuk perempuan saja. Haid, nifas, wiladah. Okey, ada 6. Boleh ingat ya tuan-tuan ya? Minggu depan saya buat exam tu. Minggu depan ada exam. Jadi 6 perkara ni adalah bila berlaku maka berhadas besar. Saya tak nak panjang sangat sebab benda kita dah cerita sebelum ni. Okey. Jadi 6 perkara ni bila berlaku maka berhadas besar.
Maka untuk mengangkat hadas besar ini adalah dengan mandi wajib. Mandi wajib dipanggil mandi junub. Selagi tidak mengangkat hadas besar, maksudnya selagi tidak mandi junub, maka ada lebih kurang 8 perkara yang haram dilakukan oleh orang yang sedang berjunub. Orang kalau tak mandi lagi, haram dia melakukan lebih kurang 8 perkara. Salat, tawaf, pegang Quran, baca Quran, puasa, masuk masjid. Bukan puasa puasa tak masuk. Masuk masjid, ada lebih kurang 8 perkara yang haram dilakukan oleh orang yang belum mandi wajib. Kena perhatikan betul-betul tu. Dan di sana ada beberapa perkara yang ulama kata tidak digalakkan. Dia bukan hukumnya haram, tapi tak elok buat masa belum mandi lagi. Apa bendanya yang tak elok buat? Banyak dia kata. Selagi tak mandi dan tak elok buat ni. Termasuk dalam tu makan minum. Tak elok makan minum dalam keadaan sedang berjunub. Dan tak elok seseorang itu tidak mandi berjunub tu, tidak mandi junub untuk satu tempoh yang panjang. Tak elok. Sebab dalam satu hadis, satu riwayat dinyatakan bahawa sesungguhnya malaikat tidak akan mendekati orang yang dalam keadaan junub. Orang yang belum mandi lagi dalam keadaan junub, malaikat tak duduk dekat dengan dia. Jadi kat situ mungkin ulama ambil, dia kata jangan dalam keadaan berjunub, time tu lah pergi makan, time tu lah pergi mandi, bukan mandi, time tu makan minum, time tu pergi jalan-jalan, time tu lah nak masak, time tu lah nak baca buku contohnya. Benda tak elok. Yang penting kalau dah berjunub, segera-segeralah mandi. Jadi orang yang berjunub atau dalam keadaan berhadas besar tidak boleh melakukan lebih kurang 8 perkara. Salah satunya adalah solat. Jadi kalau dia nak solat, maka wajib dia angkat dulu hadas besar dengan cara dia mandi. Settle. Keduanya dia kena suci daripada hadas kecil. Tadi kita cerita hadas besar. Dia kena suci daripada junub. Okey. Keduanya dia kena suci daripada hadas kecil. Apa maksud hadas kecil? Siapa yang kita panggil dia ni berhadas kecil? Iaitu orang yang tak ada wuduk. Siapa tak ada wuduk, maka dia berhadas kecil lah. Kalau saya sekarang ni saya tengah mengajar. Kalau saya tak ada wuduk, maksudnya saya sedang berhadas kecil lah ni. Ada 4 perkara yang menyebabkan seseorang itu berhadas kecil. Tadi 6 perkara menyebabkan hadas besar. Ni ada 4 perkara yang menyebabkan hadas kecil. Ataupun bahasa lain, 4 perkara yang membatalkan wuduk. Apa dia? Sebut. 1. Persentuhan kulit lelaki perempuan tanpa lapik. 2. Tidur, punggung tak tetap. Yang ketiga, keluar sesuatu daripada lubang depan dan juga belakang. Yang keempat, menyentuh alat sulit. Sama ada alat sulit sendiri ataupun alat sulit lelaki, alat sulit orang lain. 4 perkara. Jadi, barang siapa melakukan salah satu daripada 4 perkara ini, keluar sesuatu daripada lubang depan belakang, bersentuhan kulit lelaki perempuan tanpa lapik, lelaki perempuan yang mahram, tidur tak tetap punggung, menyentuh alat sulit seseorang. Salah satu daripada 4 ni bila berlaku, wuduk pun batal, maka dianggap berhadas kecil. Okey. Jadi orang kalau dah berhadas kecil, dia nak angkat hadas kecil dia, apa dia kena buat? Wuduk lah. Dia dah berhadas kecil, dia nak angkat hadas kecil dia, dah wuduk lah. Bila dah wuduk, maka terangkatlah hadas kecil dia. Jadi senang cerita, yang dimaksudkan suci daripada hadas besar dan hadas kecil, maksud dia adalah seseorang itu telah mandi wajib kalau dia junub dan dah ada wuduk. Tu ya sebenarnya. Dia dah ada wuduk, kira settle lah. Dah
Suci lah tu daripada hadas besar dan hadas kecil tu. Nak suruh berwuduk ya sebenarnya. Tinggal lagi ada satu lagi. Seseorang yang dia wajib mandi. Kalau dia wajib mandi junub, okey. Dia pun pergi mandi junub, angkat hadas besar. Maka diharuskan bagi dia untuk terus pergi salat tanpa mengambil wuduk sekali lagi. Orang kalau dah mandi wajib, lepas mandi wajib boleh terus pergi sembahyang. Tak wajib dia mengambil wuduk. Kenapa pula macam tu? Sebabnya bila hadas besar dah terangkat, maka dia mengangkat sekali hadas kecil. Mungkin ada orang dah pernah tahu benda ni, mungkin ada yang tak tahu, mungkin first time dengar. Mungkin kali pertama dia dengar. Berkerut dahi dia dengar. Betul ke ustaz ni mengajar, dia kata. Pelik-pelik je ustaz ni, dia kata kan. Ini hukum fiqah ya tuan-tuan. Orang kalau dah mandi wajib, tak payah ambil wuduk lagi, boleh terus pergi sembahyang. Ini clear ya. Dengan syarat, sepanjang dia mandi wajib tadi, dia tidak melakukan apa-apa yang membatalkan wuduk dia. Kalau time tengah mandi wajib, dia dah sentuh alas sulit. Time tengah mandi wajib, dia sentuh alas sulit, batal lah. Maksudnya lepas mandi wajib, dia kena ambil wuduk juga. Ataupun tengah-tengah dia mandi wajib, dia buang air contohnya, buang angin contohnya. Okey, wuduk dah kira batal, dia kena ambil wuduk selepas mandi wajib. Tapi sepanjang dia mandi wajib, dia tidak melakukan apa-apa perkara yang membatalkan wuduk dia, maka lepas dia mandi wajib, tidak wajib lagi ambil wuduk, boleh pergi sembahyang terus. Clear tuan-tuan ya? Ni kena clear ni. Jangan tak clear. Benda ni nanti kan, kalau tak clear jadi segabut. Saya harap nanti kalau ada apa-apa soalan, silakan. Sila cik. Sebelum mandi wajib tu dia orang ambil sembahyang. Lepas tu teruskan mandi wajib. Okey. Jadi Ustaz cakap tak payah ambil sembahyang kan? Ya. Mandi. Okey, sini ada soalan. Bagus soalan ni. Ada orang dia wuduk dulu, lepas tu dia mandi wajib. Ada orang dia tak ambil wuduk dulu, terus pergi mandi wajib. Okey, dua orang Yang pertama ambil wuduk dulu, lepas tu dia mandi wajib. Yang kedua tak ambil wuduk dulu, terus masuk mandi wajib. Mana satu yang dia tak payah ambil wuduk lepas mandi wajib? Kan saya kata tadi lepas mandi wajib, tak payah ambil wuduk kan, boleh sembahyang terus kan. Okey, mana satu? Yang nombor satu ke nombor dua? Nombor dua. Nombor satu. Dua-dua. Maksudnya, ambil wuduk sebelum mandi wajib ke? Tak ambil wuduk sebelum mandi wajib ke? Selepas mandi wajib, tak payah ambil wuduk dah, settle. Faham ya? Ada orang dia ambil wuduk dulu, lepas tu dia baru mandi wajib. Lepas mandi wajib, tak payah ambil wuduk lagi, boleh pergi sembahyang terus. Ada setengah orang, dia malah nak ambil wuduk bagai, dia terus pergi mandi wajib Buat apa nak ambil wuduk lagi, mandi wajib terus Dia pun lepas mandi wajib, tak payah ambil wuduk, boleh pergi sembahyang terus. Mungkin ada yang bertanya, dah tu ustaz, apa faedah wuduk sebelum mandi wajib tu tadi, apa faedah Itu hukum dia sunat. Disunatkan berwuduk sebelum mandi wajib. Sunat. Jadi kalau orang tak ambil wuduk dulu tu pergi mandi wajib, okey, tak ada masalah. Dia hilang sunat je lah. Dia hilanglah sunat. Jadi mandi wajib yang paling sempurna, yang paling afdal adalah dia wuduk dulu. Wuduk dulu. Ada setengah ulama kata dia wuduk macam biasa, kecuali dia tak payah basuh kaki saja. Wuduk, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala. Okey, lepas basuh kepala tak payah basuh kaki. Terus pergi mandi wajib. Itu cara yang sempurna kalau nak mandi wajib. Ada yang kata tak, wuduk macam biasa.
wuduk sempurna, termasuk basuh kaki. Lepas wuduk secara sempurna, baru pergi mandi wajib. Tak kisahlah. Yang penting nak bagi tahu bahawasanya berwuduk sebelum mandi wajib, hukum dia sunat sahaja. Berwuduk ke, tak berwuduk ke, sebelum mandi wajib, tidak mengganggu tentang yang dia nak sembahyang terus selepas mandi wajib. Tak ada masalah. Agak-agak faham tak cerita pasal ni? Faham kan? Takut saya syok sendiri lah. Okey? Dan mandi wajib ni sebenarnya banyak sunat-sunat dia. Ya, dalam kitab ni tak disebut sunat-sunat mandi wajib ni. Sunat-sunat mandi wajib macam saya katakan tadi, dimulakan dengan wuduk secara sempurna. Lepas wuduk dengan sempurna, disunatkan bagi dia ambil gayung, basahkan anggota badan belah kanan dia 3 kali. Curah kat tangan dengan kaki 3 kali. Ratakan air ke seluruh bahagian kanan 3 kali. Lepas tu curahkan air ke anggota badan dia belah kiri pula. Tangan kiri, kaki kiri. Ratakan air. Lepas tu baru curahkan air ke kepala. Baru curahkan air ke seluruh ke kepala dan ratakan air ke seluruh badan lagi. Lepas tu barulah curah balik. Kita susah nak buat. Kita buka shower je memang dia jatuhkan kepala terus. Tapi sunatnya belah kanan 3 kali, belah kiri 3 kali, barulah letak air ke kepala. Tu sunat tu dia. Jadi bila terangkat hadas besar, iaitu mandi wajib, maka terangkat sekali hadas kecil, dapat wuduk sekali. Ni namanya 2 in 1 nama dia. Mandi, dia dapat mandi wajib dan dapat wuduk sekali jalan. Faham ya? Kalau ada apa-apa soalan, kejap lagi tolong tanya. Tak ada masalah. Saya pernah jumpa satu orang yang saya suka cerita benda ni, nak bagi tahu ada kalanya orang bila dia belajar, excited belajar, tapi dia tersalah langkah. Dia tak tahu mana yang sepatutnya dia kena belajar dulu. Orang macam ni ramai di kalangan masyarakat kita. Yang ni saya suka sebut khususnya ada setengah orang dia ambil dia belajar bidang tarekat. Bidang tarekat ni benda bagus, tak ada salah pun. Kita tak kata tarekat tu salah, tapi orang yang belajar bidang tarekat ni dia kena berhati-hati. Sebab banyak dalam bidang tarekat ini bukan benda yang wajib dipelajari pun. Orang belajar 20 tahun belajar tentang tarekat, dia masih belum settle lagi daripada fardu ain. Tak settle lagi. Maka nak belajar tarekat silakan, tapi sebelum itu settlekan fiqhnya, tauhidnya, tasawufnya, 3 ni. Saya nak bagi satu contoh. Ada orang ni belajar tarekat, dia pergi belajar dengan guru dia. Guru dia kata macam ni. Dia kata, kita ni bila kita buat dosa je, kita kena mandi. Dipanggil mandi taubat. Tak macam mana orang ni, pakcik ni dia belajar, dia kata ustaz dia ngajar, bila buat dosa kena mandi wajib. Wajib mandi untuk bersihkan diri daripada dosa tersebut. Kan? Junub ni zahir kan? Jadi kalau buat benda zahir ni kena mandi, kalau buat dosa ni pun kena mandi lah dia kata. Okey Jadi dia belajar dengan ustaz dia ni, bila buat dosa kena mandi wajib. Ini satu masalah. Lepas tu dia pergi pula masjid, ustaz kat masjid pula cakap, okey, siapa mandi wajib tak payah ambil wuduk. Macam saya tengah ngajar ni lah, siapa mandi wajib tak payah ambil wuduk, boleh sembahyang terus, betul. So dia gabung dua-dua ni tuan-tuan. Apa dia buat? Dia kata setiap hari bila balik daripada kerja dia akan mandi wajib. Bukan sebab bersetubuh. Sebab mungkin dia di tengah jalan ternampak perempuan ke, atau di pejabat tu dia buat dosa, dia mengumpat ke, atau dia buat sesuatu dosa. So tok guru dia ajar bila buat dosa ni kena mandi wajib. Dan ustaz pula mengajar bila mandi wajib tak payah ambil wuduk.
boleh sembahyang terus. Dia gabung dua ni. Jadi apa yang berlaku? Setiap hari balik daripada pejabat, dia mandi wajib, dia mandi, niat mandi wajib. Lepas mandi wajib, dia tak ambil wuduk, terus pergi sembahyang. Agak-agak sembahyang dia yang setiap hari dia sembahyang ni, apa hukum dia? Confirm batal lah. Sebab apa batal? Sebab yang dimandi tu bukan mandi wajib yang sebenar. Ada tak bila kita belajar kitab fiqh ni, perkara-perkara yang menyebabkan mandi wajib, ada tak kat situ ditulis membuat dosa? Ada tak? Tak ada. Sejak bila pula buat dosa kena mandi wajib? Ini silap ni, belajar tak betul ni. Yang saya terkejutnya, pakcik ni dia kata dia dah buat macam tu berpuluh-puluh tahun. Jadi berpuluh-puluh tahun dia pergi kerja, balik daripada kerja dia akan mandi, niat mandi wajib. Lepas tu bila dah mandi wajib, dia tak ambil wuduk, terus pergi sembahyang. Jadi apa nak buat dengan pakcik ni? So solat dia ni macam mana? Senang je, dia wajib qada. Kalau 20 tahun dia buat perangai macam ni, 20 tahun punya sembahyang maghrib kau pergi qada. Inilah masalah orang tak mengaji ni. Tak mengaji fiqh betul-betul ni. Leka dia belajar tarekat sahaja, tak belajar fiqh, inilah padah. Dia kena qada, wajib qada tuan-tuan. 20 tahun punya sembahyang maghrib. Lagi power kalau dia sembahyang maghrib dan isyak, kononnya sebab tadi dia dah mandi wajib. Dia dah mandi wajib kan? Lepas tu dia tak payah ambil wuduk dah pergi sembahyang maghrib. Lepas tu isyak pun dia tak ambil wuduk juga. Dia pergi sembahyang maghrib dengan isyak sekali jalan. Dia tak ambil wuduk kan? Kau qada lah maghrib dengan isyak selama 20 tahun punya sembahyang. Ini masalah kalau orang tak belajar ilmu fiqh. Betul-betul. Jangan terkejut orang macam ni ramai dalam masyarakat. Jadi bagus belajar ilmu tarekat, tapi pastikan fardu ain yang 3 mesti kena mantap. Fiqh, tauhid, tasawuf. Lepas itu nak belajar tarekat, ahlan wa sahlan, tak ada masalah, silakan. Ini leka dia belajar tarekat sahaja, bab fiqh ke laut, tanggungllah padahal. Belajar tarekat, masya-Allah, belajar kitab setinggi-tinggi kitab. Tanya pasal tauhid sifat 20, tak settle. Parah nasib ni. Jadi tuan-tuan, jadi fiqh ni kena bagi mantap. Okey, syarat sah sembahyang Jadi bila musannif kata suci daripada hadas besar dan juga hadas kecil, maksud dia satu je, kena ada wuduk. Kena ada wuduk baru boleh sembahyang. Saya nak tanya satu soalan, boleh tak sembahyang kalau tak ada wuduk? Boleh tak? Ada satu keadaan kena sembahyang walaupun tak ada wuduk. Wuduk ada ke tak ada ke, kena sembahyang. Inilah sembahyang yang dipanggil dengan nama solat menghormati waktu. Apa benda ni solat menghormati waktu ni, apa benda ni? Iaitu seseorang dia tak cukup syarat nak sembahyang, tapi dah masuk waktu sembahyang dan nak berakhir dah waktu sembahyang. Waktu sembahyang dah nak berakhir, tapi dia masih tak cukup syarat nak sembahyang. Contohnya tak ada wuduk Dia tak ada air nak ambil wuduk, tak ada tanah nak ambil tayamum. Tapi ni tinggal 5 minit lagi nak habis maghrib ni. Macam mana nak buat? Dia kena sembahyang maghrib walaupun tak ada wuduk, walaupun tak ada tayamum. Ini namanya solat menghormati waktu. Selalu je berlaku. Kita balik daripada kerja kan. Kita balik daripada kerja, jam pula. Hari Jumaat, balik kerja jam pula. Itulah siapa suruh duduk KL setiap hari jam kan. Ngadaplah jam tu setiap hari. Tengok jam sampai pukul 8.30 jam lagi dan kita tak sembahyang maghrib lagi. Macam mana nak buat? Sembahyang dalam kereta, dalam keadaan tak menghadap kiblat, dalam keadaan tak ada wuduk, sembahyanglah. Tapi sembahyangnya dalam kereta ni tadi dinamakan salat menghormati waktu. Nanti dah balik rumah, wajib ganti balik.
Wajib ganti balik, qada balik. Ada pertikaian dalam bab solat menghormati waktu ni, tapi dalam mazhab Syafi'i tak ada pertikaian, tak ada permasalahan. Orang yang dekat-dekat hujung waktu solat dia masih belum sembahyang sebab tak cukup syarat, maka wajib dia sembahyang. Walaupun tak ada wuduk, walaupun tak ada tayammum, walaupun tak menghadap kiblat, walaupun tak tutup aurat, apa pun keadaan dia kena sembahyang. Untuk menghormati waktu solat yang telah masuk. Tinggal lagi menghormati waktu ni, maksud dia solat yang dilakukan tanpa cukup syarat, solat itu tidak menggugurkan kewajipan. Nanti dah cukup syarat, nanti kena repeat balik, kena qada balik. Clear tuan-tuan ya? Ada ulama' dia buat teka-teki. Dia buat teka-teki. Dia kata, bilakah orang berjunub wajib membaca Quran? Kita belajar dulu, orang berjunub, apa hukum dia baca Quran? Haram kan? Ini teka-teki dia. Bila orang junub wajib baca Quran? Bila masa dia? Siapa boleh jawab, saya belanja dia makan kejap lagi. Bila orang berjunub wajib baca Quran? Iaitu orang yang berjunub, dia tak ada air nak mandi junub, dia tak ada debu nak tayamum, waktu solat dah sampai ujung. Waktu solat dah sampai ujung, maka dia wajib sembahyang kan? Solat menghormati waktu kan? Apa nak dibaca ketika solat menghormati waktu ni? Nama pun solat. Solat ni kena baca apa? Kena baca Fatihah. Jadi walaupun dia berjunub, wajib dia sembahyang solat menghormati waktu yang dalamnya ada bacaan Quran lah. Surah Fatihah tu kan Quran. Jadi walaupun dia junub, tapi pada saat ini wajib dia baca Quran, iaitu kena baca Fatihah dalam salat dia tadi. Tu teka-teki dia. Bunyi dia nampak macam senang, tapi kalau tak ngaji tak boleh jawab. Itu maksud dia, orang berjunub tak sempat nak mandi wajib, tak ada pula nak tayamum pun tak lepas, tapi waktu solat dah tinggal sikit lagi, maka dia wajib sembahyang menghormati waktu walaupun dia sedang berjunub. Dalam dia solat menghormati waktu tu kan kena baca Fatihah. Ada ke solat dalam tu tak payah baca Fatihah? Mana ada? Nama pun sembahyang mestilah kena baca Fatihah kan? Jadi dia wajib membaca Fatihah walaupun dia dalam keadaan berjunub. Tu teka-teki dia. Minggu depan saya akan tanya balik ya. Baik, ya Allah, itu baru syarat yang pertama suci daripada dua hadas, hadas besar, hadas kecil. Wallahu a'lam. Kita berhenti sebab saya perut dah lapar. Ada soalan nak tanya, silakan. Sila Cik. Solat menghormati waktu ni mengikut situasi. Kalau dia tidak bermusafir, maka 4 lah. Tapi kalau dia musafir, dia boleh je sembahyang 2 rakaat walaupun solat menghormati waktu tadi, sebab dia kan musafir. Boleh sembahyang dalam kereta, tak ada masalah. Dia macam ni, kalau kita tengah bawa kereta, kira tak adalah syarat rukun ke sujud ke apa ke. Memang tak boleh rukun sujud pun, accident garang. Dia tengah bawa kereta, tiba-tiba dia sujud. Boom. Jadi tidak ada syarat sujud ataupun rukun untuk solat menghormati waktu ni. Solat menghormati waktu ni, baca saja, niat dan baca bacaan tadi. Fatihahnya, lepas tu Allahu Akbar. Maksudnya kita isyarat rukuk lah kalau boleh. Kalau boleh isyarat rukuk, kita rukuk. Isyarat saja bukan rukuk betul. Ya. Lepas tu i'tidal, isyarat lagi. Lepas tu sujud isyarat sahaja.
Jangan pula tengah dia tekannya minyak tu 120, tiba-tiba dia pergi sujud atas handle tu. Steering dia tu. Itu memang confirm. Itulah mungkin sembahyang terakhir dia. Jadi isyarat sahaja. Kalau boleh isyarat. Tak boleh isyarat, tak apa. Lalukan bacaan tadi. Jadi tujuan kita nak buat benda tu bukan nak bagi settlekan solat kita yang sempurna. Dia hanya untuk menghormati waktu solat kita tadi tu. Jadi kalau kita salat menghormati waktu, time kita sedang musafir, maka 2 rakaat je lah. Boleh jamak pun. Kita salat menghormati waktu ni boleh jamak, boleh qasar. Tak ada masalah. Boleh jamak. Dua-dua sekali sembahyang jalan. Nama pun salat menghormati waktu kan. Tinggal lagi nanti kena repeat balik lah, kena qada balik lah. Wallahu a'lam. Soalan lain kalau ada? Ada? Tak ada ya? Semua dah lapar kot. Tak ada. Ni kalau Adam ada ni 10 soalan dah keluar. Tak ada soalan lain ya? Baik. Mudah-mudahan ya kita faham insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta al-ardha bi nuri shamsika ya arhamar rahimin. Sallallahu wasallam ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.